Baik, balik kepada manusia. Balik kepada manusia. Manusia ni dua-dua perkara ni ada belaka. Bahagian alam mulki pun ada pada manusia, bahagian alam gaib pun ada pada manusia. Ni itu maksud Allah Ta'ala kata Syekh Ibn Atta, Allah Ta'ala menjadikan engkau berada pada alam pertengahan tu, antara alam mulki dan alam malakut. Sebelah kaki ke alam mulki, sebelah kaki ke alam malakut. Apa artinya? Macam mana kita nak faham dia ni? Baik, kita semua sedia maklum bahawa kita ni terdiri daripada dua unsur utama yang membentuk jasad kita dan roh kita. Jasad kita ni asal penciptaannya daripada tanah, kerana manusia awal yang diciptakan Nabi Adam AS daripada tanah. Kemudian zuriatnya itu turun-temurun bertitisan dengan saripati air benih, air maninya itu berkembang masyarakat manusia. Ini aspek fizikal, aspek zahir kita, badan kita. Semua ini alam mulki, alam yang kita dapat kesan dengan panca indera. Dalam perut kita tu macam mana? Jantung tu boleh tengoklah kalau ada alat memang ada yang nampak dalam tu. Kita ada alat, ada X-ray ke, ada apa ke, ultrasound ke, tahulah dalam tu. Kerana sebab apa? Kerana semua aspek ini aspek fizikal kita, termasuk alam mulki, alam nyata, alam syahadat. Jadi dalam manusia ni ada elemen kedua, elemen roh. Elemen roh ni, elemen roh ni apa yang kita tentang roh? Pertama sekali saya nak jelaskan ikhtilaf ulama berkaitan dengan keharusan kita nak kaji tentang roh, atau boleh kaji ke tak boleh kaji. Ulama sudah ada khilaf dari situ. Sebahagian mereka melarang tu, tak boleh nak kaji, berdalilkan kepada firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya, wahai Muhammad, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Nabi diperintahkan supaya jawab, katakanlah ruh itu dari urusan Tuhanku. Jadi ayat ini tidak secara direct melarang, tetapi difahami oleh alim ulama macam ada nada melarang. Lalu mereka mengambil pandangan tak boleh kaji tentang roh. Tapi segolongan ulama, antaranya merupakan ulama-ulama ahli tasawuf lah, mereka kata boleh menyelami alam roh ini bagi yang berkemampuan. Bagi yang berkemampuan. Kerana kata mereka ayat ini bukan larang, cuma memberi ingatan. Dia tidak ada larangan yang jelas, jangan kamu kaji tentang roh, tak ada. Tidak ada. Lalu mereka kata boleh bagi orang yang ada kemampuan yang cukup untuk menyelami alam ini. Itu ikhtilaf, tak apalah. Baik, apa yang kita nak tengok, iaitu dalam jawapan dalam Al-Quran tadi tu, yang mana Nabi disuruh memberi jawapan tu, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, jawablah bahawa roh itu adalah dari urusan Tuhan, min amri. Amri ini boleh kita terjemah urusan pun boleh, perintah pun boleh, dan macam-macam lagi lah. Ada yang menterjemah urusan Tuhan, ada yang menterjemah perintah Tuhan, dan macam-macam. Apa yang penting, dia adalah makhluk yang dihubungkan terus dengan Allah, dinisbahkan kepada Allah. Sebab tu ulama-ulama memberi ta'rifan, definisi kepada roh ni, disebut latifatun rabbaniyah. Dari mana semua ini? Ulama beri ta'rifan macam ni, latifatun rabbaniyah. Latifah tu merujuk kepada elemen roh tu. Sebagai latifah tu kerana dia bukan dari jenis fizik, bukan dari jenis maddah, bukan dari jenis material, bukan dari jenis kebendaan. Dia dari jenis kerohanian, maka disebut latifah. Yang halus, yang halusnya, maksudnya bukan fizik, bukan material, bukan kebendaan. Lalu Rabbaniyah itu bagaimana? Yang dibangsakan, dikaitkan dengan Tuhan dari ayat tadi tu, qulir ruhu min amri
Rabbi, katakanlah wahai Muhammad, roh itu dari urusan Tuhanku. Jadi secara mudahnya roh ini makhluk, ingat, tetap di makhluk. Yang kata dia bukan makhluk. Makhluk, roh ini adalah makhluk yang sangat halus ciptaan itu, yang sangat seni, sangat rahsia. Sangat rahsia ciptaannya itu, yang dihubungkan terus dengan urusan ketuhanan. Itu secara mudah kita nak faham. Sebab tu Imam Ghazali dia menjelaskan bahawa dia merujuk kepada satu ayat Al-Quran, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahawa milik Allah lah al-khalqu wal amru. Al-khalqu itu, kata Ghazali, merujuk kepada alam fizik, alam fizikal badan kita, tubuh badan, iaitu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penciptaan yang sedia maklum. Kemudian al-amru, ala lahul khalq wal amru, perintah itu, ini merujuk kepada roh, kita Ghazali. Baik. Sebab itu roh kita ni hendaklah kita faham satu makhluk, makhluk tetap makhluk, tapi sangat rahsia. Dan dia termasuk makhluk yang kita tak boleh nak ukur. Nak ukur dia. Dia di luar ukuran. Keanehan dia, kerahsiaan dia itu sehingga tidak boleh kita nak ukur dia. Kena faham beberapa elemen yang perlu kita faham tentang roh ni. Bahawa roh itu menurut huraian Al-Ghazali, makhluk tetap makhluk, tapi makhluk yang aneh, yang rahsia, yang kita tak ada ukuran nak ukur dia. Ukuran kau ni nak ukur besar, kecil, gemuk, kuru, berat, ringan, tinggi renek ke apa ke, rupa kuan lagi, tak boleh nak ukur macam tu. Berat, ringan ke, ukuran-ukuran ni tidak dapat digunakan untuk mengukur roh. Itu kata Ghazali, ala lahul khalq wal amru. Dinamakan roh alam al-amri ni kerana dia tidak boleh diukur. Tidak ada takdir, tidak ada ukuran yang kita boleh ukur dia. Cuma kita yakin wujud dia. Bila roh tu ada berkait dengan badan kita, hidup manusia. Dah mana roh tu? Apakah seperti rupa badan kita? Tak. Cuba kita tengok orang yang kena penyakit keciman ni, dipotong kakinya. Kalau kita beranggapan roh kini rupa macam badan kita, mana bahagian roh, bahagian kaki tu setelah dipotong kakinya ataupun dipotong tangan? Apakah masih nampak bayang lagi situ? Sebab apa? Roh ni makhluk yang tidak dapat diukur. Aneh, sangat aneh. Sangat aneh. Jadi saya pergi jauh sikit nak menjelaskan bila Syekh Nathan Al-Kabar bahawa mu ni manusia, Allah Ta'ala jadikan engkau pertengahan antara alam zahir dengan alam gaib, untuk menyatakan tingginya nilai manusia sesuai dengan firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memberi kemuliaan kepada manusia ni. Tetapi manusia yang sama ni, kalau tak kena jaga, dia boleh jatuh bahkan lebih hina dari binatang. Jadi manusia kalau dia ikut jalur dia molek, dia akan jadi makhluk yang sangat mulia, bahkan boleh menjadi lebih mulia daripada malaikat. Tetapi tak kena jaga, dia boleh jatuh terhina, lebih hina dari binatang. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesak lagi. Jadi sekarang Syekh Natak nak beritahu aspek kemuliaan dulu, bahawa manusia ni sekali tubuh badan kita ni nak banding makhluk lain tak nampaklah besar sangat. Banding dengan gajah kalah kita dari segi kuatnya, banding dengan ikan kalah kita. Dari segi kelebihan tu, ikan yang boleh berenang, boleh menyelam, kita tak boleh, kalah situ. Banding dengan burung, kalah dari segi kebolehan dia tu, dia boleh terbang, kita tak boleh terbang sekarang. Banding kuat dah kuat, banding dengan gajah, kalah kita. Banding dengan buaya, kalah kita. Jadi aspek-aspek tertentu ni ada makhluk yang lebih kuat daripada kita. Tetapi Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memberikan kemuliaan kepada manusia. Aspek mana? Ni Syekh Natak nak beritahu status kemuliaan manusia tu. Ini antaranya, kata Syekh Natak,
Allah Ta'ala menjadikan engkau berada pada martabat pertengahan antara alam mulki, alam syahadah. Baik. Dari aspek alam mulki ni, badan kita ni tak beza sangat dengan binatang lain. Kalau kita ada 2 kaki, ada kat binatang banyak lagi pun ada. Ada 4 kaki pun ada. Dari aspek zahir, kalau kita ada mata, binatang pun ada mata. Kalau kita ada telinga, binatang pun ada telinga juga. Jadi aspek fizikal kita ni tak nampak sangat kelebihan dari aspek tu. Kerana kelebihan itu juga ada pada banyak makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau begitu, di mana aspek kelebihan? Pada aspek malakutnya itu. Itulah yang memberi kelebihan kepada makhluk bernama manusia ini. Aspek malakut dia, Allah Ta'ala beri kemampuan kepadanya untuk menyelami alam malakut, untuk menyelami alam gaib, untuk menyelami alam rahsia. Alam gaib ni alam rahsia. Diberi kemampuan apa yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk-makhluk lain ni. Yakni binatang ke tumbuh-tumbuhan ke batu-batuan tak ada kemampuan untuk menyelami perkara ni. Tapi kemampuan ini ada pada manusia. Ada pada manusia ni. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Syekh bin Atta. Allah Ta'ala jadikan engkau berada di martabat pertengahan di antara alam mulki dengan alam malakut. Alam zahir dan alam gaib. Aspek zahir badan kita, aspek gaib ruh kita pada seorang manusia. Dan ruh manusia ini saya nak sebut sikit, Allah Ta'ala berikan banyak keanehan. Usah kita tengok, tak payah kita tengok keanehan-keanehan yang membabitkan hubungan dengan Tuhan itu waktu mendalam lagi. Kita tengok aspek-aspek lainnya dulu tentang keanehan-keanehan yang diberikan Allah pada ruh manusia ni. Ruh kita ni, ini dari sudut pandang ahli tasawuf lah. Allah Ta'ala beri kemampuan pada ruh kita ni apa yang tidak ada kemampuan pada fizikal kita. Kita terima adanya fenomena mimpi yang benar. Kita terima hakikat. Dan Islam pun menerima. Jangan kata mimpi ni dongeng, khayal belaka. Jangan, dalam Islam ada ertinya. Tetapi bukan kita disuruh supaya berpegang secara bulat satu pada mimpi. Jangan salah pegang. Satu benda tu ada, tapi biar berada pada tempatnya. Nak kabarnya, fenomena mimpi yang benar ini adalah fenomena Islami. Maksudnya ada kedudukannya dalam Islam. Sebab itu Al-Imam Ibn Sirin menulis kitab Ta'wilul Ahlam, kaedah cara nak mentakwil mimpi-mimpi ini. Sebab apa? Ada mimpi-mimpi yang ada erti dia tu, yang ada isyarat dia, yang ada makna dia. Baik, persoalan mimpi yang benar ni, itu bukan pengalaman badan kita, tapi pengalaman roh kita. Pengalaman roh kita. Tidakkah pernah kita mendengar, ini nak beritahu pengalaman, kisah yang berlaku dalam sejarah umat Islam? Seminit dia. Bagaimana adanya usaha daripada kelompok Yahudi untuk curi jasad Nabi. Berlaku pada zaman Khalifah satu ketika itu. Usaha nak curi jasad Nabi, gali, sewa, menyamar sebagai seorang alim, mengajar orang yang suka bersedekah, memberi banyak sumber bersedekah harta benda kepada orang ramai, mengajar lagi, alim lagi, sewa rumah kat Madinah, dia tebuk lubang duk setarang kat bawah tu, tebuk lubang, akhirnya dia dekat dengan kubur Nabi. Tapi macam mana benda ni boleh pecah? Kan ada punca mimpi yang dialami oleh Khalifah. Beberapa kali mimpi, memula mimpi sedar, minta berlindung dengan takut-takut ini was-was setan. Tidur lagi, mimpi lagi, berulang kali. Bila berulang kali ni ada isyarat. Disiasat, akhir kali, pendek cerita, panjang masuk insyaAllah, pendek cerita, temulah orang. Panjanglah cerita dia, bertemulah orang Yahudi ni, yang hampir-hampir dah, dekat dah dengan kubur Nabi, jasad Nabi. Sebab tu, sekarang, kalau kita tengok, atas tu ada pagar tu pun sampai ke bawah pagar tu. Kerana key tu lah. Pagar dia tu sampai ke bawah, ke dalam tu. Kerana pernah ada usaha nak curi. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insyaAllah kita bersihkan itu, dan insyaAllah kami sambung pada
kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.